Ya Ustaz. Dia pun sama Ustaz, dia pun suka kenakan orang. Baik. Dia nak cakap benda mana ni? Saya sebenarnya bila duduk sebelah Ustaz ni jadi gugup Ustaz. Pasal apa? Saya tak tahu, mungkin daripada dulu saya minat Ustaz kan, tapi bila tengok depan ni Ustaz ni muda rupanya Ustaz. Tahu tak apa. Betul. Saya perasan kalau Ustaz, tadi saya bergambar dengan Ustaz. Kalau Ustaz bergambar, dia akan satu Ustaz. Macam mana Ustaz kalau kita bergambar macam ni? Manis. Saya dah tiru panis, saya akan cuba dekat photoshoot saya pula. Gunakan gambar tu. Ustaz. Lama dah jadi pelakon? Saya dah masuk hampir 4 tahun Ustaz. Rasa-rasanya banyak drama tak? Banyak juga. Filem berapa tak? Saya dah 10 filem. 10? Banyak lah tu. Filem hitam putih ke colour ke? Colour Ustaz. Semua colour tak ada. Semua colour? Asal tak ada lagi. Ya. Yang akan datang ni drama ke atau filem? Okey, bulan 2 ni harap semua boleh support filem saya Gangster Celup. Saya bergabung dengan Samsul Yusof. Dia cerita KL gangster campur apa celup, jadi Gangster Celup. Siapa awak jadi gangster tu? Saya dengan Samsul. Gangster? Gangster? Sungguh? Sungguh. Pengarah tu buta ke? Saya mungkin tu pengarah. Tak, saya bila kat depan kamera lain Ustaz. Saya depan kamera jadi lain. Dia jadi macam tu lah. Sebab gangster ni dia bukan muka gini. Muka macam mana? Muka macam ni. Kenapa muka dia macam gangster? Dia memang gangster. Tapi Ustaz, Tapi baru potong rambut. Masya-Allah. Kalau tengok masa rambut panjang pun ni, memang orang tak kata dia tak gangster. Memang orang kata, gangster mana? Saya rasa Ustaz ni janggut lagi gangster. Saya nak simpan panjang tapi tak sampai Ustaz. Saya hero. Okey. Saya dengar Pia ada nak ambil Ustaz berlakon ya? Itu pun kalau Ustaz sudi nak berlakon. Ustaz, kalau saya nak buat filem dakwah, Ustaz sudi tak berlakon dalam filem saya? Ya, bukan nak. Ni serius? Serius Ustaz? Benar. Kau tengok 100,000 kau tengok. Jangan main-main dengan aku. Betul nak ambil sungguh? Betul Ustaz. Jangan main-main ni. Tapi satu saya nak tanya Ustaz. Kalau Ustaz berlakon, siapa heroin Ustaz nak? Heroin saya tak pilih sangat. Saya syarat cantik, muda, putih. Faham? Saya faham. Hero memang nak tu. Filem tu lah, saya nak tengok filem. Kalau sekurang-kurangnya filem macam Titanic, saya berlakon. Kalau naik on Dakar Saya duduk sebelah Ustaz, saya jam. Saya tak boleh buat apa lah. nak buat filem. Lama mana dah buat filem? Saya masuk tahun 2013 dah 9 tahun lah. 9 tahun lama dah. Kalau budak sekolah darjah 3 tau. Darjah 3 ya, 9 tahun. 9 tahun dah darjah 3. Bagus. Tapi pernah berlakon tak? Berlakon? Ada? Pernah berlakon. Mana rasanya lebih berbakat, sebagai pelakon ataupun pengarah filem? Saya memang sebenarnya cita-cita saya daripada dulu Ustaz, saya nak jadi pengarah filem. Memang daripada kecil lagi. Tapi memang saya target nak jadi pengarah filem kan. Saya belajar filem, saya tidur filem, makan filem, semuanya filem. Sampai umur saya 21 tahun, saya dapat mengarah filem pertama saya. Tapi selepas tu saya rasa, alamak, apa yang saya nak lagi dalam hidup ni? Sebenarnya bukan itu yang saya nak, sebenarnya hidayah tu yang kita nak, itu yang kita cari. Itu hebat. Ni memang orang filem sungguh. Orang filem sungguh. Sebab dia kata tidur filem, makan filem, semua filem. Memang orang lama sungguh ha. Saya digital, tak filem, digital. Jadi pernah lakon watak apa? Saya selalu kalau berlakon saya ambil watak baik Ustaz, saya tak ambil watak jahat. Tapi muka jahat. Ustaz jangan macam tu Ustaz, saya dah cuba bawa watak. Ustaz jangan, nanti orang tak panggil dia berlakon. Lain
nak arah orang sedap sangat kena ke dia. Tahu tak, kita tunggu filem nanti Ustaz. Dan masa buat filem tu kan, orang ni jadi jahat, orang ni jadi baik. Siapa yang kata jahat jadi baik? Ya. Mu juga. Naknya sekarang kalau ambil jadi pelakon, Saya kalau boleh cuba nak kurangkan atau mungkin cuba tidak. Tapi tengok bergantung pada watak juga kan. Kalau boleh untuk berlakon tu saya nak kurangkan, saya lebih pada pengarahan filem-filem bercorak dakwah dan juga penulisan filem-filem bercorak dakwah. betul lah, kita pandai buat filem, kita buat filem Islam. Nak buat filem tentang rencana, kita semua kemahiran kita ada. Nak kita buat filem. Orang tengok rencana kisah binatang, orang akan ingat kebesaran Allah. Tu juga filem. Kau nak tengok ada hero dengan heroin. Nah, walaupun maknanya gambar hayawan kita ambil buat sebagai rencana, selitkan di situ maknanya ayat Quran. Ni juga tugas pengarah filem. Dia buat filem tak perlu arah binatang tu, dia tunggu momen tu dan dimasukkan scene. Nak kerja ni berkait dengan filem, nak menjayakannya, roh tu kena Islam. Jadi teruskanlah kerja-kerja gini. InsyaAllah lepas ni mungkin saya buat filem Ustaz Azhar dan semua lah. InsyaAllah. Amin. Gajah lawak tu. Heroin yang minat sekali siapa? Saya minat Rosna Maris. Saya ramai lah, saya tak boleh kata lah. tak boleh kata. Nanti saya cakap ni yang heroin yang kecil hati. Intan Lidiana macam mana? Intan Lidiana tu dia heroin ni. Okey, betul macam mana soalan tadi Ustaz? Sama macam saya lah. Saya pun tak boleh cakap sebab kalau saya cakap saya suka heroin ni, dia orang akan peras. Saya tak apalah saya. Tapi orang Terengganu lah, dia orang yang minat tengok drama. Dia kata Kamal ni jenis kalau berlakon muka kongor. Kongor ni macam bengong. Dah sengaja pilih watak tu. Saya banyak watak dah saya macam. Yang cerita mana? Yang pilih dia cerita jadi bodoh-bodoh sikit tu. Cerita mana? Ada. Oh, Kemasian. Kongor. Jadi filem cerita tu orang Terengganu bila dia tengok, dia menarik, dia pun ingat Kamal Adli ni hak mana? Kongor. Kasih orang Terengganu. Siapa suruh berlakon gitu? Tapi saya dua watak. Betul dah. Mana berjaya lah. Berjaya, mana pandai sungguh berlakon sampai maknanya kongor sungguh. Ada soalan? Tak payah ni. Saya ada satu soalan. Okey. Macam ni dia a bit macam serius sikit lah soalan dia. Kawan saya semua ramai dia tanya dekat production, semua dia suruh saya tolong tanya kan kepada Ustaz. Okey. Perempuan aurat dia, suara tu aurat juga sebenarnya. Macam mana kalau suara wanita digunakan untuk pertandingan tilawah Al-Quran? Apa hukum dia? Saya cuma nak tahu, ramai orang tanya tu. Soalan dia, bolehkah wanita menyertai tilawah Quran? Tandingan lah, kejohanan apa-apa tu, pandanglah. Ya, sebenarnya masalah suara perempuan ni aurat atau tidak berlaku ijma'. Mana tidak ada kesepakatan lah. Jadi ada berlaku perselisihan. Ada pendapat mengatakan aurat, ada pendapat mengatakan tidak aurat. Ulama-ulama mazhab Syafi'i sebenarnya tidaklah mengatakan suara perempuan itu aurat. Tetapi jikalau tidak dijaga, maka dia tetap haram atas sebab membuka fitnah, bukan atas sebab aurat. Kalau dalam mazhab Hambali dia memang keras. Jadi dalam bab mengalunkan bacaan Al-Quran, sebenarnya memang juga tidak berlaku kesepakatan ulama tentang boleh atau tidak. Ada satu pendapat mengatakan tak boleh. Inilah yang popular. Kerana perempuan ini dia dicipta untuk lelaki mendapat keseronokan daripadanya,
Allah jadikan syarak pernikahan. Jadi ada pendapat mengatakan boleh, kerana dia tidak ada fitnah bila baca ayat Quran. Jadi masalah ni kita kena ambil dengan dada yang lapang lah. Jadi kalau kita menjawab, selalu saya menjawab tak boleh, kerana saya cenderung kepada pendapat mengatakan tak boleh. Walau bagaimanapun, takkanlah semua benda tu khilaf kita nak beritahu ini khilaf, ini khilaf, ini khilaf. Akhirnya jadi lereng hukum, orang panggil jadi ringan hukum. Jadi kalau ada lagi orang yang dia kata memang masih tidak haram kalau sebab tanding Quran, betul, memang ada ulama berpendapat demikian. Jadi kita bimbang manalah kalau masalah melalunkan Quran itu. Masalahnya kalau menyanyi bertepik menolong, itu memang tidak ada khilaf waktu. Kalau menyanyi yang okey masih ada khilaf. Tapi kalau macam awak sebelum gedang-gedang pusing punggung korang pula, pakai ketak pula balik awal, tak ada orang yang kata boleh. Jadi kalau bab Quran, alhamdulillah masih lagi ada perselisihan di kalangan ulama. Ada soalan lagi? Okey Ustaz, soalan saya Ustaz, pergi ke tempat funfair tu haram ke? Apa hukum naik buaian berpusing kalau kanak-kanak macam Ustaz? Kalau kanak-kanak macam mana Ustaz? Kalau kanak-kanak macam mana Ustaz? Nanti saya repeat sekali lagi. Pergi ke tempat funfair itu haram ke? Apa hukum naik buaian berpusing? Kalau kanak-kanak macam mana Ustaz? Takkan kanak-kanak pun haram main? Kalau kanak-kanak haram, saya macam mana? Okey. Soalan dia, hukum pergi ke tempat funfair. Funfair itu apa? Nama tema. Funfair yang kita nampak dia roda besar yang pusing tu, naik kuda pusing. Itu buai, itu bukan funfair, itu buai. Yang pusing tu buai, yang kuda tu merry-go-round. Funfair itu keseluruhan tempat yang dibawakan alat-alat hiburan, kebanyakannya bertiket untuk kanak-kanak main. Jadi tidak ada ulama kata kalau buah haram, tak tahu. Tak haram main buah. Naik kuda pun tak haram. Cuma yang kata benda ni dia melalaikan. Sebab tu kata alat muzik tidak haram, tapi dia melalaikan. Sebab tu basic kita biar kemah-keming dulu, barulah tidaklah dah. Jadi kalau main buah, budak-budak naik buah musim, bayar tiket RM2, naik 3 kali musim balik. Nak haram. Sebab apa haram? Sebab buah tu besi, tak betul. Sebab pusing tak haram. Kalau pusing haram masuk rambut. Jadi kalau kita tengok sebenarnya sebab itulah Islam begitu indah. Sesuai dengan fitrah kanak-kanak sekalipun. Kanak-kanak suka main, bawa, bayar tiket boleh. Yang haram tu buat maksiat, jatang tina orang Terengganu panggil. Maknanya tanpa batas. Pergi pampir, ada buat berjudi, lepak bola, bayar duit, lepak gelang, tak dapat apa-apa. Dapat kadang-kadang menguntungkan yang menjual, kadang-kadang menguntungkan yang berjudi itu sendiri. Hal ni jelas haram. Jadi kalau buat gitu tidak haram, cuma salah keadaan. Kadang-kadang buah tu untuk budak-budak orang tua naik, besar-besar ni naik buah. Ni boleh tahan orang tua ada, moci-moci tu 60 naik buah. Orang mengajar kuliah tak pergi, tapi kalau ada pampir pergi. Moci 68 umur, turun buah mutar tak pening kepala. Itu pula kadang-kadang kalau dibuat tu haram lagi. Tapi kalau maknanya nak berkapa apa semua, situlah tempat haram. Jadi haram bukan pampir itu sendiri, benda yang dibawa datang ataupun sebab pengunjung itu sendiri. Jadi maknanya Ustaz, kalau main baling-baling gelang apa semua tu, hukum dia? Hukumnya boleh baling, tak salah baling gelang. Kalau main baling bagi maknanya bertukar hadiah ke, kalau kita letak duit ke apa semua, tu bawa haram baling. Kita nak ambil gelang 10, kita nak baling dapat hadiah, tapi 10 gelang tu kita kena bayar. Kena bayar. Kalau baling tak dapat, boleh dah balik dah duit tu. Tak dapat balik dah. Itu judi namanya. Saya ada main. Ada main? Memang pun tengok muka tahu dah. Tapi PM ada main. Biar ada main juga.
Sebab baru sekarang saya baru tahu hukum dia. Yelah. Lepas tu pintu taubat Allah seluas langit dan bumi. Dia memang ada dah ni men. Alah, ingat saya seorang je. Saya pun main. Jadi kalau kita tak mau berjudi, kita pergi tempat gelang tu, ambil je gelang, lepo je. Jadi lepo gelang tu bukan berjudi. Lain pula cerita nanti pasal. Lain cerita. Jadi dia marah kita. Tak boleh marah sebab saya tak nak berjudi. Saya pinjam gelang, lepo. Tu cerita dia. Jadi haram judi tu dosa besar. Jadi kita haraplah benda-benda ni biar tak ada di dalam negara kita. Sebab kita kurang tahu. Bila kurang tahu, kita terlibat. Nah, tu yang judi koyok-koyok teket tu haram juga tu, budak-budak. Kemudian ada lagi soalan. Ada lagi Kamal? Saya ada satu soalan panjang sikit. Ada ramai ulama yang cakap muzik ni akan jadi haram kalau perkara-perkara yang sama sekali yang kita tengah buat tu ada unsur-unsur haram juga. Lepas tu saya nak tanya Ustaz, apa contoh perkara-perkara yang haram tu? Satu lagi soalan saya, kalau wanita menyanyi di depan mahram, apa hukumnya? Baik. Muzik jadi haram dengan ada satu sebab-sebab. Sebab haram. Contoh sebab dia. Contoh. Contohnya ada hidang arak. Hidang arak. Main muzik dalam pub, dalam lounge, dalam bar, dalam disco. Lepas tu dihidangkan arak. Jadi letak benda yang dilaknat oleh Allah. Asal benda tu tidak haram, majlis tu sudah jadi majlis yang mal'unah, yang dilaknat oleh Allah. Satu contoh. Kadang-kadang sebab ada perempuan, pelayan-pelayan, DRO dan sebagainya, ataupun tukang joget, bila joget perempuan ni bukan perempuan tengok, orang lelaki tengok, dia tengok. Kalau orang lelaki joget dengan perempuan joget, mana seronok tengok? Perempuan Ustaz? Perempuan. Perempuan. InsyaAllah. Muncul tak jawab lelaki, kalau jawab lelaki memang gay. Aduh, saya duduk sebelah Ustaz, saya jam lah. Jam tak apa, jangan jengkreng. Jadi gitu contohnya. Jadi kalau muzik itu sendiri dijaga dengan rapi, peraturan-peraturan, dia tidak lagi menjadi haram menurut satu kaul daripada ulama. Padahal bila ada benda-benda yang haram seperti itu, maka jadi majlis itu sudah pun haram. Jadi benda inilah yang kita nak jaga, kita nak sebarkan kepada orang ramai. Benda-benda ni kita buang daripada basic. Jangan ada dalam sokan, nanti sokan tu jadi haram. Jangan ada dalam muzik, nanti muzik tu jadi haram. Jangan ada dalam drama, nanti drama tu jadi haram. Begitu juga kita sebagai pelakon, maka berdoalah kepada Allah, beri kekuatan kepada kita untuk tidak lagi melakukan watak-watak yang menyusahkan kita di soal di akhirat nanti. InsyaAllah InsyaAllah. Ini soalan saya ni, ini saya nak tahu sebenarnya Ustaz. Saya nak tahu apakah jatuh hukum talak kalau seorang suami isteri tu dia berlakon dalam satu drama atau filem atau drama radio sekalipun. Dia orang melakonkan watak yang berlainan, tapi mereka suami isteri. Atau mungkin mereka bukan suami isteri, tapi bila dia berlakon, dia melafazkan cerai, jatuh tak? Baik. Soalan ni dia kata seorang sepasang suami isteri berlakon dalam drama, dalam filem. Jadi dalam drama tu suami itu jadi suami, isteri dia betul jadi isteri. Dia pun jatuhkan talak. Tapi watak lain lah, watak lain. Bukan maknanya dia tak jadi nama dia sebenar. Nama lain. Tapi dia kata macam mana dalam talak? I ceraikan you. Dia kata kepada siapa? Pada bini dia mungkin. Apakah tapi, jatuh? Tapi bini dia depan dia duduk. Ya. You tu kena kepada bini dia lah. Ya. Walaupun bini dia nama lain. Ya. Contohnya dalam drama tu nama Sally. Ya. Dalam IC nama Selema. Contoh lah. Jatuh talak. Jatuh. Sebab you tu ditunjuk kepada isteri dia. Begitu juga kalau isteri dia duduk di rumah. Bila isteri dia duduk di rumah, maka dia kata dalam drama, kawan dia tanya, mana you punya what? Lama tak nampak. Saya dah cerai dah isteri saya. Jawabnya yang jatuh dalam ya isteri yang betul di rumah. Yang dalam drama tak jatuh. Sebab dalam drama isteri dia tak. Bukan. Sebab tu kita tak jatuh kalau kita cerai bini kawan kita. Tak jatuh. Kita dalam drama tu bukan bini dia. Dalam drama je bini. Dia pun cerai, tak jatuh. Kalau kata aku telah cerai kamu, tak jatuh siapa-siapa. Dalam drama tak jatuh, di rumah tak jatuh. Tapi aku telah cerai isteriku. Isteri tu kena pada di rumah. Nampak? Kamu ni bukan isteri aku, tak jatuh. Betul kalau dia balau lah. Kamal balau dengan Andri, balau berebut royalty. Tak. Lala Kamal kata Andri, aku
Kalau mu tak bayar juga royalti aku dalam masa terdekat ini, aku cerai bini mu 3 tahun. Jatuh tak? Tak jatuh. Pasal apa tak jatuh? Pasal bukan bini dia. Nampak? Kalau bini bawa jatuh. Sebab tu kita tak nak cerai bini orang. Mu nak bayar tak? Bukan aku cerai bini mu. Jangan buat bodoh gitu. Jadi insya-Allah. Insya-Allah. Last kali kita nak dalam melakon kalau nak berlakon. Katakan Kamal ni adalah bapa mertua. Ali PA adalah anak. Dan kabur pada bapa mertua nak kahwin seorang lagi. Macam mana cara lakonan yang terbaik? Saya minta ke bapa mertua saya nak nak minta izin. Contoh. Saya rasa watak ni macam kena Kamal berlakonnya, ni bapa mertuanya. Tak kena. Dia director. Saya director, Ustaz. Dah saya nak tengok berlakon sekali. Pasal sedang nak suruh orang berlakon. Okey, saya cuba. Asal Kak. Tapi Ustaz kena bagi action kad. Tidak, saya tak boleh berlakon. Tak apa. Okey, boleh Ustaz? Boleh. Ni bapa mertua. Ada dah isteri tapi nak kahwin seorang lagi. Macam tu saya kena Bapa berpentas. mertua kena jawab. Biar dia boleh Diri. Baik Ustaz. Masya-Allah. Oh, nampak dah. Baik. Action. Okey. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ini siapa Pak? Bapak, saya sebenarnya saya ada benda yang saya nak bincang sikit dengan Bapak ni. Cakap. Tapi dia kena dekat sini ke Bapak? Ni kita je yang nampak dia. Bapak, ya. Hari ini Bapak sungguh segak. Apa dia? Ulang balik ya, Bapak tak dengar. Maaf. Bapak segak orangnya. Apa say? Jangan cakap say dengan Bapak. Bapak, izinkan saya nak kahwin satu lagi? Kenapa? Apa isteri kau selama ni tak cukup ke? Sampai hati Bapak. Selama ni saya lah yang menjaga Bapak. Kak. Habis lagi. Kak. Dah tengok surat ni. Saya komen sikit dah. Apa nasihatnya Ustaz? Skrip tu salah. Salah. Takkan bapak mertua, bila bapak mertua kata macam mana tadi? Kenapa nak kahwin? Kenapa? Apa yang tak cukup lagi dengan isteri kau? Jawab macam ni. Sampai hati Bapak, itu jawapan dia. Sampainya hati Bapak. Ada pula gitu. Jawabnya macam mana Ustaz? Jawab Bapak, Ya. saya berterus terang ini saya nak kahwin seorang lagi. Kenapa? Kerana perempuan itu suka kepada saya dan dia sanggup untuk bermadu. Bagaimana pula dengan isteri kamu? Mana saya peduli? Memang Ustaz boleh berlakon. Ustaz memang boleh berlakon. Memang Bapak akan kasih kami insya-Allah. Kita doa-doa Ustaz dalam filem saya insya-Allah. InsyaAllah. Baik, Terima kasih Ustaz. kita jumpa lagi. Terima kasih Ustaz. Ya. Boleh saya menyusul Baik, dah? InsyaAllah. Boleh terbuka. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Biar motor biar.